They tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk Bapak yang amat dihormati, ini satu kejutan kepada semua yang mengikuti perkembangan terkini kes Daim Zainuddin dan istrinya. Sudah pasti kita sudah mendapat maklumat sebelum ini di mana Daim Zainuddin dan istrinya didakwa karena tidak mematuhi notis, dan akhirnya ini membawa kepada situasi sehingga mereka berdua didakwa berkaitan dengan tidak mengisytiharkan aset dan harta. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini sudah pasti terdapat serangan yang diterima oleh Daim Zainuddin karena beliau adalah sekutu Tun Dr. Mahathir. Bahkan Mahathir Mohamad juga sebelum ini pernah diserang di media sosial, di laman X Tun Mahathir sendiri, di mana beliau diserang melalui ruangan komen. Serangannya berbentuk dalam ruangan komen, contohnya pulangkan harta. Banyaklah, ada juga serangan yang berbentuk seperti mengarahkan Mahathir untuk rehat. Dan begitu juga untuk Daim Zainuddin. Sudah pasti ada serangan yang diterima oleh beliau dan istrinya setelah mereka didakwa. Karena siapa yang tak kenal Daim Zainuddin? Ada yang kata Daim Zainuddin adalah billionaire Malaysia, jutawan Malaysia. Namun pada akhirnya setelah mereka didakwa, ramai yang buat serangan terhadap mereka melalui media sosial. Tapi saudara-saudara, mungkin serangan itu hanya luahan rakyat Malaysia. Dan terkini saudara-saudara, berkaitan dengan kes mahkamah, menurut perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 9 Ogos, mahkamah boleh buat perbicaraan adil kes Daim Naimah, kata DPP, yaitu Timbalan Pendakwa Raya. Persoalannya hanya ada dua persoalan di sini. Pertama, adakah mereka berisiko untuk ditangkap masuk penjara? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah mereka akan dibebaskan dan dilepaskan sekiranya mereka menang. Jadi berita sepenuhnya, Mahkamah Jenayah mampu menjalankan perbicaraan yang adil terhadap Daim Zainuddin dan istrinya Naimah Abdul Khalid, kata pihak pendakwaan. Timbalan Pendakwa Raya DPP Wan Shaharuddin Wan Ladin berkata, hakim sama akan mengadakan perbicaraan berasingan bagi kes pendedahan aset terhadap bekas Menteri Kewangan itu dan istrinya. DPP berhujah demikian sebagai respon kepada permohonan Daim supaya Hakim Mahkamah Session KL Azura Alwi tidak mendengar kes terhadap hartawan itu. Azura juga merupakan hakim perbicaraan bagi kes pendedahan aset terhadap Naimah. Dalam pada itu, saudara-saudara yang amat dihormati, rupanya ini satu lagi pendedahan terkini berkaitan dengan Daim Zainuddin dikongsikan melalui Harapan Daily bertarikh 8 Ogos. Berderet 7 keturunan tak habis. Ini senarai 70 aset harta tidak diisytihar kawan baik Tun Mahathir. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dihadapkan ke Mahkamah Session atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM dengan tidak mengisytiharkan 70 aset dan 1 akaun bank. Beliau yang digelar orang kanan Dr. Mahathir bahkan pernah diberi tanggung jawab mengetuai Majlis Penasihat Kerajaan selepas PRU 14. Berikut senarai 70 aset harta yang tidak diisytihar Daim yang menjawat jawatan Menteri Kewangan dari 1984 hingga 1991 dan kali kedua pada 1999 hingga 2001. Untuk senarainya Anda boleh lihat melalui artikel Harapan Daily. Melalui bank account, kendaraan, syarikat, dan banyaklah senarai di sini. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini Daim Zainuddin berisiko untuk sekali lagi hartanya akan dipunggah SPRM, disita SPRM? Jadi apa komen Anda tuan-tuan Bapak? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati.
Baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu yang tular di mana gaji Menteri Besar Kelantan yang lebih tinggi berbanding gaji Ketua Menteri Pulau Pinang, yang dibandingkan karena prestasi agak berbeza. Prestasi Ketua Menteri Pulau Pinang yang mendapat gaji yang lebih rendah daripada Menteri Besar Kelantan, di mana prestasi Ketua Menteri Pulau Pinang itu jauh lebih baik. Namun saudara-saudara, ini satu kenyataan terkini daripada MB Kelantan. Kali ini pula menyebut salah satu wakil rakyat bersatu sebelum ini, wakil rakyat PN yang sebelum ini telah dipecat keahliannya. Menurut Menteri Besar Kelantan, Azizi tak guna lebih Rm600.000 peruntukan dari Kerajaan Kelantan. Bekas Adun Nenggiri Muhammad Azizi Abu Naim tidak menggunakan peruntukan yang disediakan Kerajaan Negeri Kelantan bagi membantu rakyat, kata Menteri Besar Nasruddin Daud. Katanya, daripada 700.000 yang disediakan Kerajaan PAS Kelantan melalui pejabat tanah dan daerah pada tahun 2024, Muhammad Azizi hanya membelanjakan sebanyak 72.000 sahaja. Jadi saudara-saudara, kita dapat lihat, menurut MB Kelantan, daripada 700.000 peruntukan daripada Kerajaan PAS Kelantan melalui pejabat tanah dan juga daerah, hanya sebanyak 72.000 yang dibelanjakan Azizi. Nah, persoalannya di mana 600.000 lebih yang lain itu? Nah, adakah di sini terdapat berlaku penyelewengan dana? Itu menjadi persoalannya. Kalaulah andailah ada penyelewengan dana yang berlaku, ada salah laku yang dapat dikesan di sini, sudah pasti SPRM perlu mengambil tindakan. Dalam perkongsian daripada Malaysia Kini, sebaliknya, katanya Muhammad Azizi melontarkan fitnah. Kononnya kerajaan negeri tidak memberi peruntukan kepadanya selaku Adun Nenggiri ketika itu. Di Dun Nenggiri, kita bagi 713.500 ringgit kepada Dun Nenggiri. Sebanyak 700K, kerajaan negeri bantu dekat 1 juta, tuan-tuan. Tahu hak dia guna berapa? Nih, saya kira belaka. Setakat ni melalui pejabat tanah, dia boleh tanda tangan nak bagi kat siapa? Rakyat. Tapi tuan-tuan tahu, dia guna berapa kerajaan negeri bagi? Dia guna 72.000 saja, 10% saja. Kita bagi semua kepada wakil rakyat. Hak ada dalam tangan, dah kenapa tak guna? Ini satu hal mari fitnah pula. Kita, kerajaan negeri, tak bagi peruntukan. Katanya ketika ditemui di Kampung Pasir Tumbu, Gua Musang. Pada 5 Ogos, Muhammad Azizi mendakwa dia tidak pernah menerima sebarang peruntukan daripada kerajaan negeri semasa menjadi wakil rakyat. Jadi, MB Kelantan cakap lain, Muhammad Azizi Abu Naim cakap lain. Jadi persoalannya, kemana peruntukan itu sekarang? Itu persoalan yang paling utama. Adakah terlibat ataupun terdapat penyelewengan berlaku? Kita pun tak tahu. Kalaulah benar ada penyelewengan, SPRM perlu turun tangan. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan ini?